Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan, Al-Fadhil Datuk Muhammad bin Daud Al-Iraqi, untuk tampil menyampaikan ucapan perasmian bagi majlis ataupun ijtima' ulama dan guru-guru pondok pada kali ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasalahu wa wala. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang mulia Ustaz Pengurusi, yang bahagia Tuan Imam Zul, tuan-tuan guru pondok seluruh, yang berhormat, tak ada maaf yang tak ada hormat lah. Saya berusaha Ustaz Haji Hassan Mahmud timbalan kepada saya, timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kelantan, yang berhormat Datuk Ketua Datuk Fadli, Datuk Dr. Fadli, yang berhormat Datuk Dr. Joharimat, semua hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada petang ni kerana kita dapat berjaya mengadakan perjumpaan ijtima' seluruh para tuan-tuan guru dan murid-murid pondok seluruh Kelantan, 20 buah pondok. Kita alhamdulillah kita mengadakan majlis ijtima' ni di pondok ni, pondok Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh. Jadi saya ucap terima kasih kepada Tuan Guru Haji Wan Muhammad Wan Osman sebagai guru pondok sini yang menjadi tuan majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selaku Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan mengalu-alukan kehadiran para jemputan yang terdiri daripada ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan, khususnya yang berhormat Datuk Dr. Fadli, dan para ulama, tuan-tuan guru pondok dan seluruh murid-murid pondok, dan hadirin hadirat sekalian, termasuklah ustaz-ustaz dan para pelajar pondok. Sesungguhnya ijtima' kita pada hari ini kita laksanakan bukanlah kerana apa-apa tujuan lain kecuali semata-mata untuk menyatakan kepada rakyat Kelantan khususnya dan rakyat Malaysia umumnya bahawa ulama dan tuan-tuan guru pondok yang berhimpun begini ramai pada hari ini mahukan rakyat Kelantan mengekalkan negeri Kelantan ini di bawah kepimpinan ulama yang diterajui oleh Mursyidul Am Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat, dan mengambil alih Putrajaya. Saudara-saudari sekalian, muslimin muslimat sekalian, alim ulama yang dihormati sekalian, Parti Islam Malaysia PAS yang ditubuhkan pada tahun 1951 oleh para ulama dan guru-guru pondok juga dengan tegas memperjuangkan kemerdekaan, namun cuba dipadamkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak dipedulikan dalam sejarah. Sebahagian daripada pemimpinnya telah pun disumbat ke dalam penjara British seperti
Dr. Burhanuddin Hilmi, Khadijah Sidi dan ramai lagi pimpinan-pimpinan ulama yang disumbatkan ke dalam penjara. Perjuangan kemerdekaan oleh PAS dilihat sebagai tanggungjawab akidah Islamiah seperti yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Zulkifli. Katanya salah besar hukumnya bagi orang-orang Islam yang duduk di bawah penjajahan asing oleh orang yang tidak seagama dengannya. Sebab itulah umat Islam adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan kemerdekaan bagi melaksanakan dirinya, bagi melepaskan dirinya dari ikatan penjajahan oleh orang-orang yang tidak seinginan dengannya. Dan bagi PAS sebagai parti politik Islam bukan saja merupakan kewajipan politik semata-mata, tapi lebih daripada itu merupakan perintah agama Allah Subhanahu wa taala yang memerintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita mesti junjung dan kita laksanakan. Sehingga kini PAS mendukung perjuangan Islam, perjuangan meletakkan Islam di tempat yang tertinggi sehingga menjadi rojakan negara, menjadi satu jihad yang wajib didukung, terutama para ulama dan tuan-tuan guru sekalian. PAS sejak dulu lagi didukung oleh para ulama, oleh tuan-tuan guru pondok, termasuk ulama-ulama dan ustaz-ustaz yang merupakan majoriti ulama dalam PAS. Mereka telah memberi sumbangan yang amat besar dalam perjuangan PAS dan perjuangan Islam. Selain memberi ilmu dan menerangkan akidah yang sebenar, mereka juga bangkit melakukan usaha amal ma'ruf dan nahi munkar melalui medan politik dan pilihan raya. Bahkan ada di kalangan mereka yang lantang memperjuangkan urusan perundangan Islam di Dewan Negeri, di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara. Banyak ulama-ulama kita yang menjadi wakil rakyat, ahli parlimen di zaman awal Islam, awal kemerdekaan. Muslimin muslimat sekalian, tarikh pilihan raya telah pun diumum oleh Datuk Najib yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu pada 5 hari bulan Mei 2013. Hanya tinggal lagi 21 hari lagi untuk kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memperolehi kemenangan, terutamanya mengekalkan Kelantan di bawah kepimpinan ulama, di bawah PAS, dan mengubahkan Putrajaya daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional kepada kerajaan Pakatan Rakyat, insya-Allah. InsyaAllah. Menurut sejarah lebih 50 tahun UMNO dan Barisan Nasional berkuasa sebagai sebuah kerajaan persekutuan yang diberi mandat oleh rakyat. Jelas terbukti bahawa UMNO dan Barisan Nasional gagal berfungsi sebagai sebuah kerajaan yang taat dan patuh kepada perintah Allah dan melaksanakan ajaran Islam untuk umat Islam di dalam Malaysia ni. Sejarah tidak mungkin dapat melupakan tindakan jahat UMNO menghapuskan tulisan Jawi sehingga melahirkan generasi yang buta Jawi dan buta Quran, sehingga menjangkau 80% daripada rakyat Malaysia yang beragama Islam lupa dan buta Jawi dan buta Quran. Implikasinya generasi ini membesar dalam keadaan yang jauh daripada petunjuk ilahi dan daripada Al-Quran, dan mereka mula terpesong dari menjebak diri secara mudah dan di dalam kancah maksiat dan
sebagai UMNO mendera rakyat yang rata-ratanya berbangsa Melayu beragama Islam di negeri ini. Sebelum ini, dengan merampas royalti minyak petroleum di Kelantan semata-mata kerana diperintah oleh PAS dan pada waktu ini. Dan kini Kelantan menjadi mangsa kerakusan dan kezaliman mereka, sedangkan mereka membayarnya untuk Sabah dan Sarawak. Setiap kerajaan di mana-mana pun ada ajalnya, ada masanya, di mana ia akan berakhir apabila habis umurnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sama ada mereka jatuh atau tumbang. Sebaliknya akidah Islam akan terus berkembang dan pahaman Islam yang diperjuangkan oleh PAS akan terus berkubah dan terus maju. PAS yakin akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengingatkan kita kepada Islam. Islam akan berkembang di mana-mana saja adanya selagi mana ada matahari dan bulan. PAS tidak memberi wang ringgit kepada para pengundi sebagaimana Barisan Nasional memberi wang ringgit kepada pengundi untuk menarik mereka supaya mengundi mereka. Akhir sekali, saya menutup ucapan saya dengan ucapan alu-alu saya ini dengan berpesan agar kita semua sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi kemenangan kepada kita, kepada PAS dan Angkatan Perpaduan dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini nanti. Dengan sentiasa melakukan solat hajat, munajat, qunut nazilah dan doa-doa daripada alim ulama dan daripada tuan-tuan guru dan pelajar-pelajar pondok sekalian. Sekian, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairal jaza diucapkan kepada Ketua Dewan Ulama PAS Negeri atas ucapan perasmian sebentar tadi.